Saya jemput Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin Larut, silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 2. Silakan, Puan Menteri. Tuan Yang Betul, terima kasih Yang Berhormat Larut membagikan soal perbezaan di antara dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 dan ekonomi madani. Seperti yang lazim diketahui, kemakmuran bersama ini diasaskan dari pandangan Bank Dunia sejak 2013. Ini adalah saranan negaraan Bank Dunia supaya negara-negara membangun terutamanya menjadikan ini asas. Tetapi setelah memikirkan keadaan ekonomi semasa, pertimbangan keperluan kemampanan ekonomi dan asas nilai sejagat manusiawi, karamah insaniah dan keyakinan agama, kita memilih untuk menamatkan wawasan kemakmuran bersama yang dicetuskan oleh Bank Dunia dan memperkenalkan ekonomi madani. Asas yang ditanya oleh Yang Berhormat ialah pertama, konteks negara kita berbeza. Tentunya ada pasca COVID, tapi kita terima kenyataan bahawa kita berhadapan dengan post-normal times dengan keadaan yang tidak terjangka, unprecedented, bertentangan, contradictory, dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak permasalahan, simultaneity. Jadi oleh itu kita memikirkan keperluan untuk memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai agama, pemikiran dan permasalahan tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal Bank Dunia. Yang kedua, dia bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, tapi diperluaskan dengan isu nilai perpaduan, ihsan yang tidak ditekankan dalam shared prosperity. Ketiga, dia mendukung cita-cita menyeluruh untuk negara, bukan sahaja kepada berhasilan ekonomi, tetapi juga sasaran sosial, keterangkuman dan tata kelola. Keempat, dia bukan sahaja kerangka dasar yang umum, tapi mengambil kira perkembangan ekonomi semasa, termasuk kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian yang diluncurkan pada tahun ini. Dan dasar ini dianggap lebih jelas, ada clarity yang menjadi panduan kepada sektor kerajaan, jentera kerajaan dan sektor swasta. Dan akhirnya ekonomi madani dengan tegas punyai kerangka pelaksanaan yang di bawah Jabatan Perdana Menteri serta agasi-agasi pusat utama. Terima kasih. Sila, Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Ini adalah jawapan yang baik. Sepatutnya jawab masa CNN tanya itu. Sebab itu saya tanya semula. Cuma saya nak soalkan tentang bila kita cakap, saya tengok daripada apa yang telah dibentangkan ekonomi madani ini untuk memperkasakan rakyat. Soalannya, apakah keterjaminan atau kemampanan ekonomi yang dirancang itu benar-benar dapat mencapai sasarannya apabila selepas tahun banyak masalah kos sara hidup dalam negara kita. Jadi saya ingin mempersoalkan tentang bagaimanakah perancangan secara detailnya harus dibentangkan supaya semua rakyat apabila nak memperkatakan tentang memperkasa rakyat ini tahu bahawa kita boleh bersama untuk membantu untuk menangani masalah kos sara hidup dalam negara. Terima kasih. Terima kasih, Puan Menteri. Merujuk kepada temu bual dengan Christian Amanpour CNN, saya syorkan Yang Berhormat Tanjung lihat keseluruhan
temu bual itu dan tidak cut and paste yang dibuat. Ya. Dan kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan oleh CNN International dan CNN Amerika yang memberikan liputan sepenuhnya jawapan, tetapi ada unsur-unsur yang khianat yang sengaja memotong dan menunjukkan bahawa tidak ada jawapan yang lengkap. Kemudian ada juga dialog dengan Council for Foreign Relations yang juga memberikan penjelasan yang sama. Tapi saya harap kalau terutama Yang Berhormat, janganlah baca dari cut and paste, baca yang sepenuhnya. Yang kedua, tentang saya setuju saranan Yang Berhormat Larut bahawa perlu ada keterangan lebih detail. Sebab itu saya syorkan supaya dibaca ekonomi madani bersama kajian separuh penggal dan juga transisi tenaga, plan perindustrian yang mencerahkan cara detail pelaksanaan program selain daripada insya-Allah yang saya akan usahakan pada 13 bulan tatkala membentangkan belanjawan madani kedua. Terima kasih. Sila Pulai. Terima kasih kepada Yang Hormat Tambun. Seperti mana yang kita maklumi bahawa dasar wawasan kemakmuran bersama ini adalah diilhamkan oleh Barat dan juga Bank Dunia. Soalan saya, apakah beza saranan Bank Dunia ini terhadap ekonomi madani dan juga dasar wawasan kemakmuran ini? Jelaskan sebentar tadi bahawa sementara kita ada juga memanfaatkan pandangan-pandangan Bank Dunia, tapi kita juga faham bahawa ada kekangannya kerana kefahaman mereka tentang soal agama, nilai dan pemasaran tempatan itu tidak sepantas pemikir dan juga ahli-ahli ekonomi tempatan. Keduanya, sepatutnya mana-mana negara, walaupun kita mengambil kira beberapa pandangan pakar-pakar internasional termasuk Bank Dunia, jangan hanya menciplak dan kemudian menjadikan ini sebagai agenda negara seperti mana yang berlaku dalam wawasan kemakmuran bersama yang juga dipakai oleh kerajaan Yang Berhormat dulu. Itulah sebabnya mengapa kita buat anjakan. Anjakan ini saya katakan kena berteraskan nilai. Dalam wawasan kemakmuran bersama, tidak ditekankan soal nilai. Tidak ditekan kuat tentang tata kelola. Tidak ditekan kuat tentang permasalahan tempatan, umpamanya apa yang berlaku di Malaysia. Kerana itu hanya kerangka universal, global. Ada baiknya tetapi kelemahannya kerana tidak memberikan penekanan tentang permasalahan semasa. Jadi ini termasuk dalam isu yang disebut oleh Yang Berhormat Kulai dan juga sebelum itu oleh Yang Berhormat Larut tentang kos sara hidup. Dia tidak membangkitkan isu umpamanya apakah yang kita warisi, berapa banyak hutang kita warisi, berapa defisit yang kita warisi. Jadi perancangan sekarang mesti mengambil kira masalah-masalah tersebut. Dan dia tidak menjadi suatu permulaan daripada satu lompongan atau vacuum. Maka sebab itu saya masih mahu menekankan bahawa bagi Malaysia sekarang dan insya-Allah masa depan di kalangan generasi lanjut, anak-anak muda, bila merangka apa-apa dasar, jangan hanya berpuas hati dengan istilah-istilah yang memukau dari acuan Barat, tetapi ada kekuatan untuk memberikan ta'rifan dan nilai tempatan yang berakar kepada faham agama dan akhlak di negara kita. Baik, seterusnya saya jemput Boleh Datuk tambah Sri Dori satu soalan, Sofia Sri Aman. Boleh satu soalan? No, saya dah jemput. Terima kasih Yang Ketua.